Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di YouTube channel Masak Apa Bosku. Untuk video kali ini, saya akan berkongsikan resepi kuih paus sambal atau dikenali juga sebagai burger Malaysia. Ni memang antara kuih favourite saya tau. Tapi itulah, kadang-kadang kalau beli kat luar, inti paunya kadang-kadang langsung tak ada bilis. So kalau nak puas hati, baik saya buat sendiri je. Boleh juga dijadikan hidangan sampingan time berbuka puasa nanti. Resepi yang saya akan kongsikan ni akan menghasilkan paus sambal yang benar-benar gebu di dalam dan rangup di luar. Disajikan pula dengan sambal ikan bilis yang pedas dan sedikit manis. Memang sedap. Berbaloi sangat kalau cuba tahu. Kalau tak percaya, jom kita ke dapur. Baiklah, antara bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 cawan atau 250 gram tepung gandum serbaguna, segenggam ikan bilis, setengah biji bawang besar yang telah dihiris, setengah biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, 7 hingga 8 tangkai cili kering yang telah dibuang biji dan direndam. Kalau suka pedas, boleh lebihkan cili kering ni ya. Dan yang terakhir adalah setengah biji timun. Baiklah, mula-mula bancuhkan 1,5 sudu kecil mauripan, setengah sudu besar gula halus dan 2 sudu besar susu pekat ke dalam setengah cawan air suam. Kemudian, biarkan selama lebih kurang 10 minit sehingga yeast mulai aktif. Kemudian, campurkan ke dalam bekas tepung gandum beserta 2 sudu besar gula halus, setengah sudu kecil garam, 1 sudu kecil baking powder dan 2 sudu besar margarin. Gaulkan sehingga rata dan sebati menjadi adunan dengan tekstur seakan-akan serbuk roti. Seterusnya, masukkan bancuhan yeast yang telah aktif tadi sedikit demi sedikit ke dalam adunan tepung. Sambil tu gaul rata dan uli sehingga menjadi dough yang lembut dan tidak melekat di tangan. Bila dah siap, masukkan dough tadi ke dalam bekas yang telah disapukan dengan sedikit minyak. Kemudian tutup bekas dengan plastik wrapper atau kain yang lembap. Biarkan selama setengah jam sehingga dough mengembang. Bila dough dah mengembang, tekan dough dengan menggunakan penumbuk bagi membuangkan udara di dalamnya. Kemudian, bahagikan dough kepada beberapa bahagian dough yang kecil. Jangan tarik dough dengan tangan ya, tapi potong dengan menggunakan pemotong dough atau boleh juga gunakan pisau je macam yang saya buat. Sebab kita tak nak nanti tekstur dough berubah setelah dimasak.
Kalau ada penimbang di rumah, boleh bagikan doh mengikut timbangan berat yang sekata. Tapi kalau tak ada, boleh agak-agak je ya. Untuk adunan resepi ni, boleh dapatkan sehingga 14 doh kecil dengan berat 35 gram. Baiklah, untuk mendapatkan bentuk bulat yang cantik dan sekata, tekan sedikit doh yang kecil tadi, kemudian lipat doh ke dalam dan picit atau cubit bahagian atas lipatan untuk mematikan cantuman tepung. Buat secara berulang-ulang sehingga bentuk doh menjadi cantik sekata. Kemudian, letakkan doh di antara lingkaran ibu jari dan kelingking dan uli sehingga doh menjadi bulatan yang cantik dan serata. Bila dah siap, letakkan doh di atas bekas yang telah ditaburkan dengan sedikit tepung. Kemudian tekan sedikit doh supaya bentuknya menjadi sedikit lepir. Jangan tekan kuat-kuat sangat ya, tekan sedikit saja. Kemudian, tutup doh dengan kain lembap dan rehatkan sebentar selama 20 minit. Seterusnya, bolehlah gorengkan doh dengan menggunakan api sederhana sehingga kedua-dua permukaan doh berubah menjadi perang keemasan. Jangan gunakan api yang besar ya, sebab kita tak nak nanti permukaan doh menjadi hangit dan bahagian dalamnya pula masih belum masak. Bila dah siap, bolehlah diangkat dan ditoskan. Kemudian, potong bahagian tengah doh untuk kita letakkan intinya nanti. Jangan potong sehingga doh terputus dua ya. Tinggalkan sedikit cantuman di bahagian hujungnya. Baiklah, sekarang kita akan buat sambal ikan bilis pula sebagai inti. Kisarkan setengah biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, cili kering dan 2 sudu besar ikan bilis sehingga lumat. Dah siap, ketepikan sebentar. Kemudian, gorengkan baki ikan bilis sehingga garing. Dah siap, angkat dan toskan, kemudian ketepikan sebentar. Seterusnya, dengan menggunakan minyak gorengan yang sama, gorengkan irisan bawang besar sehingga layu. Kemudian, masukkan bahan yang telah kita kisar tadi dan tumiskan sehingga naik minyak. Bila dah naik minyak, masukkan 3 sudu besar sos cili, 1 sudu besar gula dan garam secukup rasa. Masukkan juga ikan bilis yang telah kita goreng tadi. Gaul rata dan masak sehingga sambal sedikit kering. Akhir sekali, hiriskan halus timun untuk dihidangkan bersama paus sambal. Bila semua bahan dah siap, bolehlah masukkan inti sambal ikan bilis beserta hirisan timun ke dalam belahan gorengan doh pau kita tadi. Kemudian, bolehlah dihidangkan. Paus sambal atau burger Malaysia
Sedia untuk dihidangkan. Buat hidangan sampingan ketika berbuka nanti, cukup menyelerakan. Mudah je bukan? Semoga perkongsian resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share agar lebih ramai lagi dapat berkongsi ilmu yang telah diberikan. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loceng agar anda tidak terlepas video-video lain di masa hadapan. Untuk sebarang cadangan atau pertanyaan, boleh ditinggalkan di ruangan komen. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.